Salam sejahtera kepada semua subscriber saya. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video ini adalah berkenaan dengan bab 1 pengenalan makroekonomi di mana bidang fokus kita adalah berkaitan dengan 1.3 maklumat dan dasar bagi bahagian yang pertama. Untuk maklumat pelajar, bab ini mempunyai 3 subtopik yang utama. Subtopik yang kita kaji dalam video ini adalah berkenaan dengan 1.3 maklumat dan dasar. 1.3 maklumat dan dasar makroekonomi. Ia sebenarnya terdiri daripada maklumat dan juga dasar. Maklumat ini sebenarnya merujuk kepada objektif dan juga hala tuju yang ingin dicapai. Berkaitan dengan dasar, dasar ini sebenarnya merupakan tindakan yang dilaksanakan. Sekarang kita akan fokus tentang maklumat. Okey, sekarang Miss akan cuba terangkan satu situasi yang berkenaan dengan maklumat. Pelajar ini, nama dia adalah Gerald. Maklumat Gerald untuk semester 2 ini adalah untuk memperoleh 4 flat. Okey, jadi apakah tindakan yang perlu diambil oleh Gerald untuk memperoleh 4 flat dalam semester ini? Tindakan yang boleh diambil oleh Gerald, misalnya memberi tumpuan apabila pensyarah menyampaikan kuliah, menyediakan jadual pembelajaran dan ikut jadual tersebut, pastikan semua tugasan disiapkan pada tempoh yang telah ditetapkan dan sebagainya. Barulah Gerald dapat capai maklumat dia. Jadi apa yang Miss nak sampaikan dekat sini, maklumat yang telah ditetapkan perlu adanya tindakan yang wajar. Barulah maklumat dapat dicapai. Dengan reti kata lain, maklumat ini sebenarnya mempunyai hubung kait dengan tindakan. Okey, jadi maklumat sekarang yang kita nak fokus ini, dia adalah berkaitan dengan maklumat makroekonomi bagi sesebuah negara dan bukannya untuk individu. Ingat, untuk negara ya. Seperti apa yang telah dimaklumkan tadi, nak pastikan maklumat ini dapat dicapai, mestilah ada tindakan yang wajar kan? Tindakan yang wajar ini sebenarnya merujuk kepada pelaksanaan dasar. Dan untuk maklumat pelajar, maklumat yang kita kaji sekarang ini sebenarnya dia ada kaitan dengan pemboleh ubah di mana kita telah bincang pada video yang sebelumnya. Okey, marilah kita ulang kaji sikit berkaitan dengan pemboleh ubah makroekonomi. Pemboleh ubah makroekonomi terdiri daripada 5 pemboleh ubah kan? P, I, G, I, P. Jadi P yang pertama ini adalah merujuk kepada pendapatan negara. I ini adalah inflasi dan tingkat harga umum. G, guna tenaga dan pengangguran. I, imbangan pembayaran. Dan yang terakhir itu, P dia adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang kita akan gunakan pemboleh ubah makroekonomi ini dan cuba kait dengan maklumat makroekonomi. Daripada 5 pemboleh ubah makroekonomi ini, nanti kita hanya akan ubah dan jadi 4 maklumat makroekonomi sahaja. Untuk maklumat pelajar, bagi pemboleh ubah yang pertama ini, kita akan abaikan. Okey? Ini kita tak akan kaitkan dengan sebarang maklumat makroekonomi. Kita sambung dengan I. I ini adalah inflasi dan tingkat harga umum. Pelajar sudah tahu apa maksud inflasi? Kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan menyeluruh kan? Jadi, kita nak ke harga umum semakin meningkat? Maksudnya harga asyik naik sahaja? Tak nak kan? Ataupun kita kata harga barang asyik turun saja? Mungkin ada pelajar kata, harga turun tu bagus.
Ya, bagus untuk pengguna sahaja, tetapi bukan untuk pengeluar. Kita kena jaga antara pengguna dan pengeluar. Dengan reti kata lain, kalau harga asyik meningkat sahaja pun sebenarnya tak okey. Kalau harga semakin turun pun sebenarnya tak okey. Jadi kita nak harga yang macam mana? Yang stabil. Dengan reti kata lain, maklumat kita adalah kestabilan tingkat harga umum. Okey? Sambung dengan pemboleh ubah yang ketiga, iaitu berkaitan dengan G, guna tenaga dan pengangguran. Okey, bayangkan sesebuah negara pengangguran dia sangat tinggi. Okey ke? Tak okey, itu bukan maklumat kita kan? Jadi apa yang kita nak dekat sini? Kita nak banyak guna tenaga. So bermaksud kalau boleh semua rakyat di sesebuah negara itu pun pekerja punya. Kalau semua pun pekerja, berkaitan dengan guna tenaga kan? Okey, tetapi sekarang kita akan tukar terms itu dan jadikan dia sebagai guna tenaga penuh. Tambah satu perkataan penuh dekat sini. Okey, so itu adalah maklumat makroekonomi kita. Sambung dengan I yang seterusnya. Yang ini adalah berkenaan dengan imbangan pembayaran. Dan imbangan pembayaran, kita dapati bahawa dia boleh catat lebihan dan kurangan iaitu defisit. Untuk maklumat pelajar, imbangan pembayaran asyik mencatat defisit. Jadi maklumat kita sekarang adalah untuk memperbaiki imbangan pembayaran supaya kita boleh mengurangkan defisit tersebut. Jadi itu maklumat dia. Untuk P yang terakhir ini, dia adalah berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi maklumat dia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka kita dapati bahawa sebenarnya maklumat makroekonomi ini dia adalah ubah suai daripada pemboleh ubah makroekonomi. Ingat, kita hanya ambil pemboleh ubah yang kedua, ketiga, keempat dengan kelima sahaja. Lepas itu transformkan dia dan jadikan dia sebagai maklumat makroekonomi. Ingat, maklumat itu adalah perkara yang positif. Maka itu adalah berkaitan dengan maklumat makroekonomi. Ingat, kita hanya ada 4 maklumat sahaja. Okey, jadi sekarang berkaitan dengan maklumat makroekonomi. Yang ini pemboleh ubah yang kedua, inflasi dan tingkat harga umum. Jadi maklumat dia adalah kestabilan tingkat harga umum. Untuk pemboleh ubah yang ketiga ini adalah berkenaan dengan G, iaitu guna tenaga dan pengangguran. Jadi maklumat dia adalah mencapai tingkat guna tenaga penuh. I ini adalah berkenaan dengan imbangan pembayaran. Maka maklumat dia adalah memperbaiki imbangan pembayaran. Dan berkenaan dengan P ini adalah pertumbuhan ekonomi. Maka maklumat dia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okey, jadi ingat maklumat makroekonomi. Sekarang marilah kita fokus. Apa itu kestabilan tingkat harga umum? Kestabilan tingkat harga umum. Definisi dia. Tingkat harga umum secara puratanya hanya mengalami perubahan yang minimum sahaja. Maka pelajar boleh nampak perkataan secara purata. Okey, maksudnya selepas kita bahagilah harga dia hanya berubah, tapi perubahan itu hanya minimum sahaja. Okey, itu bermaksud kestabilan tingkat harga umum. Kepentingan. Okey, untuk maklumat pelajar, kepentingan ini adalah merujuk kepada kepentingan kestabilan tingkat harga umum dan sebenarnya dia adalah lebih fokus kepada kesan-kesan dia. Marilah kita tengok kepentingan dia. Kalau katakan berlakunya kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan menyeluruh ini, maka menyebabkan masalah inflasi berlaku. Jadi apabila inflasi berlaku ini, dia akan menyebabkan pendapatan benar ataupun kuasa beli turut merosot.
Inflasi ini dia juga akan menyebabkan ekspor negara merosot akibat harga ekspor meningkat. Selain daripada inflasi, sebab kita kaji pasal tingkah harga umum kan, inflasi itu adalah kenaikan. Bagaimana pula dengan deflasi? Deflasi ini merujuk keadaan yang sebaliknya. Apabila keadaan yang sebaliknya berlaku, ia sebenarnya tidak menggalakkan pelaburan. Okey, untuk kepentingan ini, Miss akan terangkan dengan lebih lanjut. Marilah kita tengok huraian yang lebih lanjut berkaitan dengan kestabilan tingkat harga umum ini. Okey, berkaitan dengan kestabilan tingkat harga umum ini, kita cuba tengok kepentingannya. Kenaikan tingkat harga umum bermaksud inflasi berlaku. Jadi apabila inflasi berlaku, kita kata bahawa dia menyebabkan pendapatan benar ataupun kuasa beli merosot. Sekarang Miss akan fokus penerangan bagi kepentingan ini. Okey, kita cuba tengok bagaimana inflasi menyebabkan pendapatan ataupun kuasa beli ini merosotnya. Okey, so yang ini adalah tahun 1980. Okey, jadi kita nampaklah kalau dengan pendapatan sebanyak RM100, okey, pada tahun itu kita dapat belilah 4 barang. Okey, kemudian selepas 20 tahun yang seterusnya, iaitu pada tahun 2000, kita dapati bahawa dengan pendapatan yang sama, iaitu sebanyak RM100, kita hanya dapat beli 3 barang sahaja. Dan 20 tahun yang kemudian, iaitu tahun 2020, dengan pendapatan yang masih sama, iaitu sebanyak RM100, barang yang kita dapat beli tinggal 2 sahaja. Jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, anda boleh nampak pendapatan kita kekal, iaitu sebanyak RM100, tak berubah pun. Tetapi barang yang kita dapat semakin berkurangan. Okey, dengan reti kata lain, kuasa beli semakin merosotlah. Itu adalah berkaitan dengan kepentingan yang kedua ini. Okey, di mana kita kata pendapatan benar ataupun kuasa beli telah merosot akibat barang yang diperoleh ataupun kita kata barang yang dinikmati. Okey, semakin berkurangan apabila inflasi berlaku. Okey, jadi itu adalah penerangan dia. Okey, sekarang kita akan sambung dengan huraian bagi kepentingan yang ketiga, iaitu ini. Juga sama berkaitan dengan inflasi, di mana kita kata sekarang ekspor negara merosot akibat harga ekspor yang meningkat. Okey, jadi sekarang ekspor negara. Okey, pelajar kena fokus. Siapa yang ekspor? Malaysia. Malaysia yang ekspor. Ingat, kalau Miss sebut pasal ekspor, itu sebenarnya merujuk kepada Malaysia yang jual barang. Jual kepada siapa? Kepada negara lain. Jadi contoh negara yang Miss guna dekat sini adalah Singapura dan juga Thailand. Okey, so bermaksud Malaysia ekspor barang kepada Singapura dan juga Thailand. Okey, sekarang kita dapati bahawa Malaysia yang ekspor barang. Tetapi disebabkan inflasi berlaku. Inflasi itu berlaku kat mana? Di Malaysia. Apa maksud inflasi? Kenaikan tingkat harga umum. Bermaksud barang-barang yang dibuat di Malaysia, harga dia mengalami peningkatan. Dengan reti kata lain, barang yang akan dijual kepada Singapura dan juga Thailand, harga ekspor P ialah price ya, ekspor ialah X. Okey, harga ekspor dia akan jadi tinggi. Kenapa? Akibat inflasi yang berlaku. So, inflasi menyebabkan harga ekspor telah bertambah ataupun sudah jadi mahal. Maka sekarang Miss nak tanya, kalau harga yang mahal ini, adakah negara-negara lain masih nak beli lagi ke? Ya, mesti tak nak kan? Jadi dia akan menyebabkan ekspor akan menurun. Itu adalah kesan yang terakhirlah. That's why dekat sini kita kata inflasi itu dia akan menyebabkan ekspor negara merosot. Negara apa tu? Ya, negara Malaysia. Okey, sebab dekat sini apa yang kita fokuskan ialah ekspor Malaysia.
Okey? Maka apa yang Miss nak simpulkan dekat sini? Step yang pertama, inflasi meningkat. Lepas itu menyebabkan harga ekspor pun turut jadi mahal lah ataupun meningkat. Dan lastly, dia menyebabkan ekspor negara kita turun. Sebab negara lain dia masih ada pilihan. Dia akan pilihlah di mana barang yang dihasilkan oleh negara lain itu adalah lebih murah berbanding dengan negara kita. Okey? Berkenaan dengan deflasi, tidak menggalakkan pelaburan. Cuba tengok deflasi. Ya, kami pernah bagi tahu, deflasi itu sebenarnya juga merujuk pengangguran berlaku. Dia juga sama dengan kemelesetan. Pada situasi itu, sebenarnya keadaan ekonomi adalah kurang memuaskan. Dan kita kata bahawa memang ada banyak kes pengangguran yang berlaku. Kalau pengangguran berlaku itu bermaksud pada masa itu kebanyakan individu sebenarnya tiada pendapatan pun. Kalau tiada pendapatan, adakah dia masih nak beli barang yang banyak ke? Ya, mesti kurang membeli barang kan? Jadi dekat sini kita kata barang yang dibeli pun akan semakin berkurangan. Ataupun ada yang tidak akan beli pun. Sekarang kita cuba tukar aspek, tukar peranan kita fikir dari segi firma ataupun pengeluar. Anda dapati bahawa kebanyakan pengguna sekarang memang tak akan beli barang dan perkhidmatan yang begitu banyak. Anda sebagai firma ataupun sebagai pengeluar, adakah anda masih nak keluarkan output yang banyak ke? Ya, mestilah anda kurangkan output kan? Apabila pengeluaran anda kurangkan, bermaksud dari segi penggunaan mesin dia macam mana? Ya, pun semakin berkurangan kan? Apabila semakin berkurangan itu, kita nampak dekat sini, dia kata bahawa tidak menggalakkan pelaburan. Salah satu jenis pelaburan adalah seperti pembelian mesin, pembelian jentera. Jadi menyebabkan firma pun akan kurangkan pelaburan pada masa itu apabila deflasi berlaku. Jadi itu adalah kepentingan yang terakhir, di mana kita kata deflasi dia adalah tidak menggalakkan pelaburan. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kestabilan tingkah harga umum. Jadi sekarang kita akan fokus dengan maklumat yang kedua, iaitu guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh. Definisi dia. Kadar pengangguran berada pada paras yang sangat rendah, iaitu sama atau kurang daripada 4%. Ingat kadar ini ya, sangat penting. Kepentingan dia juga sama. Kepentingan ini sebenarnya dia adalah lebih merujuk kepada kesannya. Jadi sekarang marilah kita tengok apakah kepentingan guna tenaga penuh. Guna tenaga tinggi merujuk bahawa keluaran negara meningkat, kebajikan masyarakat naik, pengangguran, ketidakcekapan dan pembaziran sumber, pengangguran, kesan negatif terhadap individu dan sosial. Juga sama, Miss akan cuba terangkan kepentingan ini dengan lebih lanjut. Marilah kita tengok huraian yang lebih lanjut sekarang. Kita sambung dengan yang kepentingan ini. Jadi yang kedua pertama ini, dia adalah huraian dia sama punya. Kita cuba tengok. Guna tenaga tinggi, guna tenaga tinggi. Kalau guna tenaga tinggi ini bermaksud keluaran negara meningkat. Jadi sekarang kita cuba tengok. Guna tenaga di negara kita adalah banyak, adalah tinggi. Kalau guna tenaga yang begitu banyak, mestilah keluaran negara kita bertambah. Sebab memang banyak pekerja yang menghasilkan barang kan. Jadi keluaran bertambahlah. Dan keluaran yang bertambah ini, sebenarnya kita dapati bahawa barang yang dihasilkan oleh negara kita bukan sahaja digunakan oleh pengguna tempatan. Kalau pengguna tempatan itu sebenarnya merujuk bahawa digunakan oleh rakyat Malaysia. Selain daripada itu, dia juga boleh digunakan untuk tujuan ekspor. Jadi dekat sini, apa yang kita fokuskan? Kebajikan masyarakat meningkat. Yang kebajikan masyarakat ini sebenarnya dia adalah merujuk dari segi
barang dan perkhidmatan yang dinikmati. Okey, disebabkan keluaran negara yang telah meningkat ini, dengan reti kata lain, barang dan perkhidmatan yang dinikmati oleh rakyat tempatan ataupun masyarakat tempatan pun semakin bertambah. Kalau barang dan perkhidmatan yang dinikmati semakin bertambah, maka kebajikan masyarakat pun turut meningkat. Okey, so itu adalah kepentingan yang berkaitan dengan guna tenaga yang tinggi. Okey? Berkaitan dengan pengangguran. Okey, kita cuba tengok. Kalau pengangguran berlaku, memang berlaku je ketidakcekapan ataupun pembaziran sumber. Sebab, kenapa kita kaitkan dengan sumber? Kan kita kata kita belajar sumber ekonomi. Ya, sumber ekonomi itu merujuk kepada faktor pengeluaran, di mana kita kata bahawa faktor pengeluaran itu terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Yang kita fokuskan sekarang adalah berkaitan dengan buruh. Okey, jadi sekarang kita dapati bahawa pembaziran sumber. Kenapa? Sebab bukan semua buruh digunakan dengan sepenuhnya. Maka kita kata berlakunya pengangguran akibat pembaziran sumber. Okey? Dan sekarang kita cuba tengok kepentingan yang seterusnya. Kita kata bahawa kepentingan ini dia akan menyebabkan ataupun menimbulkan kesan negatif terhadap individu dan sosial. Okey, katakan individu ataupun penganggur. Ini adalah penganggur ya. Sebab kalau menganggur, mestilah tak ada pendapatan kan. Apabila seseorang itu tak ada pendapatan, tengok, I'm so stressed. Okay, dia akan rasa tertekan sebab tak ada pendapatan. Macam mana nak teruskan kehidupan? Okay, so dia akan mengalamilah kesan negatif bagi individu, mungkin dari segi masalah mental ke dan sebagainya. Kalau bagi yang sudah berkeluarga punya, okay, mungkin akan menimbulkan pergaduhan berlaku antara suami isteri sebab tak ada punca pendapatan. Okey, dan seterusnya dia akan menyebabkan kes sosial. Sebab nak teruskan kehidupan, mungkin dia akan menyebabkan penganggur ini dia pergi mencuri ke, merompak ke. So itu adalah kepentingan yang berkaitan dengan pengangguran, di mana nanti ia akan menimbulkan kesan negatif terhadap individu dan sosial. Okey? Itulah berkaitan dengan guna tenaga penuh. Jadi untuk yang seterusnya, kita akan fokus dengan maklumat memperbaiki imbangan pembayaran. Memperbaiki imbangan pembayaran. Definisi dia. Membaiki defisit imbangan pembayaran. So ingat, apa maksud defisit ini? Merujuk bahawa pembayaran lebih daripada penerimaan. Sebab kalau kita bayar lebih daripada kita terima, dia akan menyebabkan imbangan pembayaran kita mencatat negatif kan? Negatif itu merujuk kepada defisit ataupun kurangan. Sekarang kita nak baiki defisit dia. Mengukuhkan imbangan pembayaran untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Apabila imbangan pembayaran kita adalah stabil, barulah kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi sesebuah negara. Dari segi kepentingan, juga sama, kepentingan ini sebenarnya dia adalah lebih merujuk kepada kesan-kesannya. Marilah kita tengok kepentingan dia. Defisit imbangan pembayaran yang berterusan. Okey, pelajar kena ingat ya, apa maksud defisit ini? Pembayaran lebih daripada penerimaan. Dia akan mengurangkan kegiatan ekonomi, diikuti dengan mengurangkan rizal mata wang asing, dan yang ketiga, melemahkan nilai mata wang negara, dan yang terakhir, kita dapati bahawa harga import bertambah mahal. Okey, untuk yang seterusnya, Miss akan cuba jelaskan setiap kepentingan ini dengan lebih lanjut. Marilah kita tengok huraian yang selanjutnya. Okey, kepentingan dia. Defisit imbangan pembayaran yang berterusan. Ingat, defisit dekat sini merujuk import melebihi ekspor.
negara kita banyak import. Okey, jadi sekarang Miss akan fokus dengan kepentingan yang pertama, iaitu berkaitan dengan mengurangkan kegiatan ekonomi. Okey, kita cuba tengok kalau import melebihi ekspor itu bermaksud, cuba tengok gambar dekat sini. Okey, ini adalah rakyat Malaysia ya. Okey, jadi kebanyakan rakyat kita sekarang mereka gemar ataupun suka membeli barang import. Import dari negara apa? Contoh, daripada negara US, daripada negara China. Okey, semua ini adalah barang import. So bermaksud rakyat tempatan ataupun rakyat Malaysia dia hanya menggunakan barang-barang yang dihasilkan oleh negara US dan negara China. Okey, kalau katakan majoriti rakyat semua mengguna barang import sahaja, apakah kesan terhadap keluaran tempatan, iaitu barang buatan Malaysia? Ya, mereka kurang berminat ataupun tidak suka menggunakan barang buatan Malaysia kan? Okey, akibat asyik menggunakan barang import. Okey, sekarang kita kena tukar peranan. Tukar peranan kita jadi sebagai seorang pengeluar ataupun firma dari aspek ini. Anda sekarang sebagai pengeluar, anda dapati bahawa rakyat tempatan sekarang kurang gemar menggunakan keluaran tempatan. Apakah tindakan anda? Ya, anda mestilah kurangkan output kan? Apabila anda kurangkan pengeluaran output, okey, nanti anda juga akan kurangkan penggunaan input. Misalnya penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Dan salah satu faktor pengeluaran berkaitan dengan buruh. Bermaksud nanti dari segi peluang pekerjaan yang wujud pun semakin berkurangan. Okey, peluang pekerjaan sudah berkurang. Jadi sekarang yang kita nampak flow ini, firma yang kurangkan output, kurangkan penggunaan faktor pengeluaran, peluang pekerjaan berkurang, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Itulah sebab kita kata apabila kita asyik menggunakan barang import sahaja, dia akan menyebabkan kegiatan ekonomi negara kita semakin berkurang. Okey, itu adalah huraian bagi kepentingan yang pertama ini. Okey. Okey, sekarang kita sambung dengan kepentingan yang kedua, di mana kita akan fokuskan mengurangkan result mata wang asing. Okey, sebelum itu kita fokus balik, kita dengar bincang defisit imbangan pembayaran yang berterusan. Apa itu defisit? Import melebihi ekspor. Okey, cuma Miss nak tekankan, kalau anda nampak perkataan reserve ini, reserve sebenarnya sama dengan simpanan. Ingat ya? Dan simpanan ini merujuk mata wang asing. Kalau mata wang asing bermaksud bukan RM. Okey, selain daripada RM lah. Jadi contoh yang Miss guna dekat sini adalah US dollar. Sebab sekarang saya andaikan kita import barang daripada US. Okey, so ini adalah import dia. Okey, apabila kita import barang ataupun kita beli barang dari negara US, okey, kita kena membuat pembayaran kan? Duit yang kita bayar itu, kita sebenarnya bukan bayar RM. Kita kena bayar US dollar. Okey, jadi sekarang kita boleh nampak, okey, kalau kita import satu barang, katakan harga dia adalah sebanyak 500 US dollar. Dan kalau kita kata defisit yang berterusan, bermaksud kita asyik import sahaja. Kalau kita asyik import sahaja, kita kena bayar lagi banyak US dollar lah. Okey, apabila kita kena bayar lagi banyak US dollar itu, okay, kita sebenarnya, ini negara Malaysia ya, negara kita sebenarnya mempunyai reserve mata wang asing. Inilah reserve kita. Okey, kita mempunyai simpanan. Simpanan ini semua adalah US dollar lah. Dan sekarang kita akan keluarkan daripada simpanan kita untuk membeli barang import ini. Akan keluarkan US dollar ini daripada simpanan kita untuk bayar kepada negara US. Okey, jadi sekarang kita import barang, berkurang. Import lagi, berkurang dah. Import lagi, berkurang. So lastly, dia akan menyebabkan apa berlaku?
Dia akan mengurangkan result mata wang asing. Jadi kita boleh nampaklah sekarang simpanan kita semakin berkurangan. Perkara ini akan berlaku kalau kita asyik import barang sahaja. Ingat, mengurangkan result mata wang asing. Inilah penjelasan dia. Okey? Okey, sekarang kita sambung dengan kepentingan yang ketiga, iaitu berkaitan dengan melemahkan nilai mata wang negara. Okey, sebelum itu, fokus balik yang ini, defisit imbangan pembayaran. Ingat, defisit ini merujuk import melebihi ekspor. Okey, apabila import melebihi ekspor, okey, kan tadi Miss sudah terangkan, dia akan mengurangkan result mata wang asing kan? Ini simpanan kita, tabung kita. Sudah kosong dah. Okey, jadi sekarang kalau katakan kita masih nak import lagi, okey, jadi kita kena pastikanlah kita masuk duit ke dalam tabung ini. Dan duit yang kita perlu masukkan sebab ini adalah result mata wang asing. Kita nak masukkan apa? US dollar ke dalam sini. Jadi kalau nak masukkan US dollar, kan ini negara Malaysia kan? Kita memang tak ada US dollar pun. Apa yang kita perlu buat? Ya, kita akan guna ringgit Malaysia RM untuk tukar US dollar. Okey, jadi sekarang kalau kita nak masukkan 100 US dollar, kita guna masukkan 400 ringgit dan masukkan ke dalam tabung ini. Jadi, semakin banyak US dollar yang kita nak masukkan ke dalam tabung ini, semakin banyak RM yang perlu ditukarkan. Okey, jadi anda boleh nampak memang ada banyak ringgit Malaysia yang kena ditukarkan untuk jadikan 500 US dollar. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, kita akan dapati bahawa nanti dia akan menyebabkan nilai mata wang negara. Mata wang negara dekat sini adalah merujuk kepada ringgit Malaysia. Kenapa ringgit Malaysia akan semakin menurun? Akibat kita guna terlampau banyak ataupun terlalu banyak ringgit Malaysia untuk tukarkan US dollar. Okey, maka akhirnya dia akan melemahkan nilai ringgit RM. Pada akhirnya kita masih nak import lagi, dia akan menyebabkan harga import akan bertambah mahal. Itu adalah penjelasan bagi kepentingan yang berkaitan. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan maklumat memperbaiki imbangan pembayaran. Sekarang kita akan fokus dengan maklumat yang terakhir, iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Definisi dia. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan dari tahun ke tahun. Jadi pelajar kena ingat, pertumbuhan ekonomi dekat sini sebenarnya adalah merujuk bahawa keluaran negara yang semakin bertambah. Okey, dari tahun ke tahun. Kepentingannya juga sama, kepentingan dekat sini dia sebenarnya adalah lebih menuju kepada kesan-kesan dia. Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan sebab kita dapati bahawa kalau keluaran bertambah, guna tenaga mesti bertambah kan? Jadi peluang pekerjaan pun bertambah. Tahap kebajikan yang lebih tinggi. Apabila wujudnya peluang pekerjaan, dengan reti kata lain, kita dapati bahawa individu mempunyai pendapatan kan? Apabila dapat memperoleh pendapatan ini, individu sanggup membuat perbelanjaan. Bermaksud, individu boleh membeli barang dan perkhidmatan yang diingini. Dengan memperoleh pendapatan, individu boleh menikmati lebih banyak barang dan perkhidmatan kan? Dengan demikian, kita kata bahawa tahap kebajikan turut meningkat. Okey, jadi sekarang pelajar sebenarnya sudah belajar berkaitan dengan maklumat makroekonomi. Ada 4 kan? Okey, so pastikan anda telah kuasai 4 maklumat makroekonomi ini. Sekiranya anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, ingat subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Dan terima kasih diucapkan atas sokongan anda terhadap Miss.
Thank you. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Adakah anda telah bersedia? Jom, marilah kita tengok soalan-soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Soalan dia, senaraikan 4 maklumat makroekonomi. Okey, seperti apa yang telah diketahui, kita tahu bahawa maklumat makroekonomi sebenarnya adalah diubah suai daripada pemboleh ubah makroekonomi. Yang terlibat itu hanya adalah I, G, I, P. Yang ini sebenarnya berkaitan dengan pemboleh ubah yang kita kaji itu. Jadi sekarang daripada pemboleh ubah yang sedia ada ini, pelajar cuba kaitkan apakah maklumat makroekonomi dia. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi untuk yang pertama ini sebenarnya berkaitan dengan inflasi dan tingkat harga umum. Jadi untuk capai maklumat dia adalah berkenaan dengan kestabilan tingkat harga umum. Okey? Dan G yang ini adalah berkenaan dengan guna tenaga dan pengangguran. Itu adalah pemboleh ubah dia. Jadi sekarang nak kaitkan dengan maklumat, dia adalah guna tenaga penuh. Okey? Dan sekarang berkaitan dengan I ini sebenarnya adalah merujuk kepada imbangan pembayaran. Maka untuk capai maklumat dia adalah memperbaiki imbangan pembayaran. Dan untuk P yang terakhir ini, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk capai maklumat dia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Okey? So, itu adalah keempat-empat maklumat makroekonomi. Sekarang marilah kita sambung soalan yang seterusnya. Guna tenaga penuh merupakan satu keadaan di mana kadar pengangguran adalah sangat apa? Iaitu sama ataupun kurang daripada berapa. Okey, jadi cuba fikirkan apakah definisi bagi guna tenaga penuh. Okey, jadi dekat sini kita kata bahawa guna tenaga penuh ini dia merujuk satu keadaan di mana kadar pengangguran dia adalah sangat rendah. Iaitu sama ataupun kurang daripada berapa tu peratusan dia? Ya, 4%. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Inflasi menyebabkan harga ekspor macam mana dan ekspor akan macam mana? Okay. So, cuba fikirkan apakah definisi inflasi dan apa kesan dia terhadap harga ekspor. Okay. Okey, jadi kalau inflasi itu sebenarnya dia merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum. Jadi kalau kenaikan tingkat harga umum berlaku ini, dia akan menyebabkan harga ekspor turut meningkat. Okey, jadi pelajar boleh guna sama ada meningkat ataupun naiklah. Dan ekspor akan. So, pelajar cuba fikir. Kalau harga barang sudah meningkat, masih ada orang nak beli ke? Kalau ada pun, semakin berkurangan kan? Maka kita kata ekspor akan menurun ataupun jatuh. Kalau anda nak sebut berkurang pun boleh juga. Okey? Soalan yang seterusnya. Defisit dalam imbangan pembayaran menunjuk apa melebihi apa. So, cuba fikirkan apa maksud defisit itu. Perkara ini menyebabkan result mata wang asing macam mana? Okey, defisit dekat sini memang kita tahu dia adalah mencatat negatif kan? Di mana kita kata bahawa pembayaran adalah melebihi penerimaan. Tetapi dekat sini jawapan kita bukan nak pembayaran melebihi penerimaan. Yang kita nak kaji itu adalah berkaitan dengan import dan juga ekspor. So, kalau pembayaran melebihi penerimaan, bila masa kita bayar, kita beli barang kan? Kalau beli itu merujuk import. Okey? Melebihi penerimaan. Bila masanya kita boleh terima duit, apabila kita jual barang kan?
Kalau kita jual barang itu merujuk bahawa dia adalah berkenaan dengan ekspor. Jadi ingat, defisit dalam imbangan pembayaran itu sebenarnya dia adalah merujuk import melebihi ekspor. Okey, dan perkara ini dia sebenarnya akan menyebabkan rizab mata wang asing macam mana? Ingat, rizab itu merujuk simpanannya, simpanan mata wang asing akan semakin berkurangan akibat import yang terlampau banyak. Okey? Dan sekarang marilah kita masuk soalan yang terakhir. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merujuk pertambahan dalam apa? Okey, dan seterusnya dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang. Okey, cuba fikirkan apakah jawapan anda? Okey, jadi dekat sini banyak kali Miss sudah tekankan kalau pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya dia adalah merujuk pertambahan dalam keluaran negara. Okey, dan apabila keluaran negara kita semakin bertambah, bermaksud output bertambah kan? Kalau nak tingkatkan output itu, kita mesti tingkatkan input. Input itu sebenarnya merujuk kepada faktor pengeluaran. Dan salah satu faktor pengeluaran yang kita kaji adalah buruh. Apabila buruh yang diperlukan semakin banyak, maka peluang pekerjaan yang diwujud pun semakin banyak. Jadi jawapan kita mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Okey, jadi untuk sesi soal jawab ini sebenarnya dia adalah lebih fokus berkaitan dengan maklumat makroekonomi. Pastikan anda sudah kuasai keempat-empat maklumat makroekonomi ini dan pastikan anda juga faham setiap kepentingan yang telah dibincangkan. Okey? Jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan maklumat makroekonomi. Untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang dasar makroekonomi. Pastikan anda sudah tekan loncengnya supaya nanti anda akan dapat pemberitahuan apabila Miss upload video yang seterusnya. Okey? Kita jumpa lagi. Bye-bye.